Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بأصلي وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما ba'du. Alhamdulillah, malam ni sambung lagi kitab Risalah Tauhid, muka surat 19 Jawi, dekat firmannya dekat firmannya tu. Dekat firmannya. Firman Allah Ta'ala tu lah. 29 lah kalau Rumi. 29 lah. 28 bawah sekali. 29 lah. Ambil 29 terus. Kita masih lagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Panjang sangat qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Sebenarnya tak perlu panjang pun. Oleh kerana ada beberapa perkara yang penting untuk dijelaskan dalam keadaan tak berapa dijelaskan oleh jarang kita nak tengok penjelasan tu, maka kita panjangkan sikit. Qiyamuhu ta'ala binafsih ni masuk kali ketiga dah. Tapi tak ada apa dah kot, habis dah. Yang mana kita bahas berkaitan dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, maksudnya berdiri Allah dengan sendiri, yang mana Allah tidak berkehendak kepada tempat berdiri dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Mari kita tengok. Kita sambung teruslah. Kita sambung terus. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, sebagaimana firmannya. Sebagaimana firmannya. Firman Allah Ta'ala. Man amila salihan fali nafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahala itu kepada dirinya. Kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya, seksanya itu tertanggung ke atas dirinya jua. Ini adalah ayat syariat, ayat suruhan untuk kita berbuat amal. Jika tak berbuat amal, maka kita akan terima seksa. Jika berbuat amal, dapat pahala, dapat syurga. Ini suruhan syariat. Sebelum ni, 2 kali lepas, kita bincang berkaitan dengan pegangan, bukan dengan syariat. Bukan berkaitan dengan hukum hakam syariat ni, bukan. Berkaitan dengan pegangan dekat hati kita nak pegang macam mana. Saya rasa tak perlu ulang lagi sebab dah terlalu banyak kita ulang. Saya cek balik 3 jam rupanya. Sejam setengah. Sejam setengah bukan sejam yang lepas, 2 kali tu. Bincang berkaitan dengan pegangan kita. Maksud qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, maksud berdiri. Berdikari tu maksud berdikari sungguh. Berdiri sungguh. Tak ada kena-mengena dengan orang, tak ada kena-mengena dengan hamba, tidak dikeranakan dengan satu kerana, tidak ada untuk, tidak ada supaya, segala-galanya. Semata-mata. Semata-mata.
kerana Allah yang nak jadi gitu. Dan tidak jadi mudarat, tidak mengambil mudarat, tidak mengambil manfaat daripada makhluk, tidak. Habis itu apa? Semata-mata. Semata-mata dia nak. Jadi sebagaimana firman-Nya, barang siapa, kalau kita baca daripada awal balik, maka terkaya Tuhan, maka terkaya tidak memerlukan, terkaya tidak berhajat, tidak memerlukan daripada mengambil manfaat. Allah tidak mengambil manfaat atas taat hamba-Nya buat baik. Allah tak semakin berkuasa ke tidak? Begitulah juga Allah. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya. Allah tak jadi makin lemah kalau makhluk dia buat maksiat. Tidak. Hanya senya disuruh, diperintah, ditegah. Makhluk itu iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk juga. Dari segi kita lihat, dari segi kita, apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah tegah, semuanya kembali pada kita. Daripada sisi kita, makhluk, kita tengok gitulah. Apa yang Allah suruh untuk kebaikan kita. Apa yang Allah perintah untuk kebaikan kita. Walaupun kadang-kadang kita tak suka. Apa yang Allah tegah tak bagi buat, itu untuk kebaikan kita juga. Walaupun kita tak nampak kenapa, apa hikmahnya. Walaupun kita tak nampak, tetap juga untuk kebaikan kita. Kita yang melihat. Kita yang melihat begitu. Tapi dari segi pegangan, kita dah bahas sebelum ni. Pegangan bukan begitu. Pegangan Allah suruh sebab Allah nak suruh. Allah tegah sebab Allah nak tegah. Allah perintah sebab Allah nak perintah. Tak ada kerana apa, kerana tak ada. Memang Allah nak. Memang Allah nak. Jadi oleh kerana itu, yang dimaksudkan dengan Allah tidak terkesan dengan hamba-Nya, itulah maksudnya. Allah tidak terkesan dengan hamba-Nya. Jadi dari segi syariatnya, kita kena kata semua yang Allah suruh kembali pada kita. Sebab dia kata sebagaimana firman-Nya, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa berbuat amal soleh, maka pahalanya ataupun kebaikan amal dia tadi untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa buat jahat, maka balasan daripada jahat tadi, seksa yang tertanggung ke atas dirinya juga. Hakikat yang baik dan yang buruk semua daripada Allah. Itu tengok dari sisi Allah. Tengok dari sisi kita gini ya. Dan lagi firman-Nya. In ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu, kembali kepada kamu sendiri. Kalau buat baik, dapat kita sendiri. Dalam kurungan tu kan, kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Ataupun bila kita buat baik, kita terima baik. Macam itulah. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu. Macam tadi juga. Dengan maksud, kita buat jahat, kita yang rugi. Kita buat baik, kita yang untung. Dari sisi kita tengok itu. Kerana dosanya kembali kepada diri kamu juga. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Jika kamu berbuat baik, kebaikan tu akan dapat balik kita. Apa? What you give, you get back. Tu lagu. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Dari segi, kalau kita melihat, dari segi pandangan kita sebagai makhluk, sebagai hamba, gitulah kita. Begitulah. Apa yang kita buat baik. Tahu Abang J Ingatkan tak tahu. Ingat kita tak layan Scorpion. Bukan Scorpion. Habis dengan kala jengking. Ular sawa. Ular kobra. Habis semua layan. Aduh. Abang J nya pasal lah ni. Okey. Jadi apa yang kita buat baik, dapat kita balik. Kalau kita buat baik, orang suka kat kita. Kita buat baik, dapat pahala. Kita buat jahat, orang benci kat kita. Gitulah. Gitulah. Maaf lambat masuk. Oh, lambat masuk. Okey, no problem. Jangan tak masuk terus. Maka kata Syekh Suhaimi,
Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala, adalah segala yang maujudat itu, maujudat tu adalah wujud, perkara yang ada, sesuatu yang ada, dia panggil maujudat, yang ada, yang namanya ada. Apa kita nak bincang tentang maujudat ada ni? Kita bahas sikit je. Kita dah bincang sebelum ni pun. Yang ada tu yang dapat dikesan dengan panca indera, tu maksud ada kan? Yang kadang-kadang ianya kita sebut tapi ianya tak ada. Contohnya bergolek kan? Bergolek, jatuh. Ia adalah dia tak ada tapi dia sungguh. Kan? Dia bukan jenis ada, dia bukan jenis maujudat tapi jenis sungguh. Apa dia? Macam tadi lah. Buah kelapa jatuh. Buah kelapa tu ada, zat dia ada. Tapi jatuh tu tak ada. Jatuh tu tak ada diri. Jatuh tu dia panggil sungguh. Subut ataupun sungguh. Sebenarnya sungguh. Sungguh. Cuma dia sungguh aja. Dia tak ada tapi dia sungguh. Tapi kalau buah kelapa, dia sungguh dah lah. Sungguh. Ada juga. Buah kelapa tu. Buah kelapa daripada atas ke bawah, dia panggil jatuh. Bergolek. Dia panggil bergolek. Bergolek tu tak ada. Buah tu ada. Ada. Tapi bergolek tu tak ada. Kenapa kita kata buah ada? Sebab dapat dicerap dengan panca indera. Buah tadi tu boleh nampak dengan mata, boleh pegang dengan tangan, boleh rasa. Maka dia jenis maujudat, jenis ada. Jadi, kenapa dia kata adalah segala yang maujudat? Adalah sesuatu yang ada. Maknanya, dia nak tolak yang sungguh. Yang tak ada tadi tu. Contohnya bergolek tadi lah. Jadi, dia kata sesuatu ataupun contoh kita kata pedas. Pedas tu ada sebab dapat rasa dengan lidah. Dapat dicerap dengan panca indera lidah kita. Maka pedas tu ada. Cuma kita tak dapat nampak pedas. Tapi pedas tu ada. Kenapa ada? Sebab dapat dicerap dengan panca indera yang 5. Jadi bila disebut maujudat, semua tu lah. Pedas ke apa ke, warna kan. Warna biru, warna hijau. Itu ada. Ada sebab dapat nampak dengan mata. Tapi bergolek, mana kita nak nampak dengan mata? Bergolek, jatuh. Mana boleh nampak? Kita nampak dianya bergolek. Bergolek tu tak ada tapi sungguh. Itu nak bagi tahu perbezaan kenapa disebut maujudat. Kerana dia nak bahas ni berkaitan yang jenis ada sahaja. Sama ada kalau nisbah manusia, ada dia ada macam kelapa, ataupun nisbah kelapa tu warna hijau. Hijau pun ada. Hijau dapat tengok dengan mata, buah kelapa dapat pegang dan dapat juga tengok dengan mata. Maka itu dia panggil ada. Tapi bergolek tak ada. Walaupun itu benda yang sama, iaitu buah kelapa. Okey. Jadi bila disebut maujudat, yang ada saja. Ini bukan yang subut, bukan yang sungguh, tidak. Yang ada sahaja. Jadi kata Syekh Suhaimi adalah segala yang maujudat, yang jenis ada. Yang jenis ada itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu terbahagi kepada 4 bahagian. Dari nisbah memerlukan tempat dan dari nisbah yang perlu dijadikan, perlu ada yang buat, ada 4. Dia nak bagi tahu itu je. Sebelum tu, kita ambil istilah sikitlah, tapi istilah ni tak faham pun tak apa. Cuma nak bagi istilah sikit. Yang diistilahkan kalau dalam kitab-kitab tauhid dia akan sebut istilah ni. Jadi saya sebut supaya kalau jumpa ni taklah pelik. Mengaji dengan ustaz tak ada tapi dalam kitab ada. Sebenarnya ada, cuma saya tak sebut istilah. Jadi pelik juga nanti. Maka saya sebut siap-siap istilah tu. Nisbah nisbah kepada berkehendak. Nisbah berkehendak kepada tempat. Nisbah berkehendak kepada tempat dia panggil kalau diistilahkan sebagai mahal. Mahal. Bukan mahal murah tu bukan. Mahal. Kalaulah nisbah kepada yang menjadikan, yang perlu dijadikan, dia dipanggil mukhasis. Mukhasis. Mahal dan mukhasis itu istilah. Tak faham pun tak apa.
Cuma nak beritahu tu istilah dia. Kalau yang sebab kat bawah nanti dia akan cerita perkara ni. Jadi nak kena tahu juga. Jadi kalau dia kata nisbah kepada berkehendak kepada tempat, memerlukan tempat, maka istilah yang dia panggil mahal. Mahal, tempat tu mahal. Kalau kepada yang menjadikan dia, istilah yang dia panggil mukhasis. Ini kalau Nurika tahulah ni sebab dia mesej saya, dia bagi tahu bab ni. Mahal dan mukhasis. Tapi dia masuk lambat ini. Tak apa, dia dah pandai. Jadi ada lagi nak masuk Syida pula. Okey. Jadi yang pertama, tengok itu ada 4 bahagian. Yang 4 bahagian yang bawah tu kan. Yang pertama tu, terkaya. Terkaya ni maksud tidak memerlukan. Terkaya ni maksud tidak memerlukan. Jadi terkaya dengan maksud tidak memerlukan daripada tempat berdiri. Bila tempat tu dah masuk dah tu. Ustazah tu. Ustazah Nurika. Okey. Terkaya daripada tempat berdiri. Maksudnya bila sebut tempat berdiri, istilah dia panggil mahal. Mahal. Jadi terkaya maksud tidak memerlukan tempat berdiri. Sekejap. Sebelum kita nak faham, disebut tempat, disebut berdiri, bukan tempat dan berdiri tu bukan. Bukan. Maksud tempat berdiri ni dia macam ni. Nak faham tempat berdiri ni. Jangan kita faham tempat dengan maksud tempat, berdiri dengan maksud berdiri. Bukan. Maksud tempat berdiri ni kata pinjaman saja. Gini. Kita nak faham kita faham warna. Warna. Color, warna biru. Warna biru ni dia apa ni? Dia memerlukan tempat untuk berdiri. Dia memerlukan tempat untuk dia ada. Berdiri itu maksud ada. Berdiri itu maksud ada, boleh kata gitu. Jadi dia memerlukan sesuatu. Tempat tu maksud sesuatu untuk bergantung. Boleh juga kata gitu. Itu maksud tempat berdiri. Bukan berdiri tu. Jadi tempat tu pun kata pinjaman, berdiri tu pun kata pinjaman. Kena faham betul-betul ni. Jadi maksudnya kalau kita nak faham, kita kata color biru ni. Biru ni memerlukan tempat tak untuk berdiri? Memerlukan. Sebab color ni warna biru, dia tak boleh duduk dia seorang-seorang. Dia tak boleh duduk dia aja. Mana? Tu biru, tak boleh. Dia mesti duduk dekat cat, duduk kat baju, duduk kat dinding. Dia pergi duduk. Dia duduk kat tempat lain, dia menumpang. Jadi kalau kata dia tidak memerlukan tempat berdiri, dia tak perlu menumpang. Kalau dikatakan dia memerlukan tempat untuk berdiri, maka dia menumpang. Itu maksud tempat berdiri ni. Bukan maksud yang kita duk selalu faham tempat berdiri. Bukan kan? Nak kena ada tempat macam ni untuk dia berdiri tegak. Bukan. Tu maksud tempat berdiri. Maksud tempat berdiri tu kalau nak faham, kita faham warna tadi lah. Kita faham warna tadi. Macam pedas. Boleh juga faham pedas. Pedas dia tak boleh duduk dia je. Mana? Saya nak beli pedas 3 kilo. Tak boleh. Sebab pedas ni dia tak boleh sendiri-sendiri. Dia memerlukan tempat berdiri. Pedas pun main berdiri-berdiri. Tu faham bukan maksud berdiri tu. Dia memerlukan tempat berdiri. Pedas ni. Dia memerlukan tempat untuk bergantung. Macam tu kot. Dia memerlukan sesuatu untuk dia memerlukan sesuatu untuk bergantung, untuk dia ada. Gitu. Dia memerlukan sesuatu untuk dia ada. Iaitu cili. Kalau ada cili, pedas tu menumpang dekat cili. Kalau pedas saja, cili tak nak, tak boleh kan? Tak boleh. Saya nak beli pedas saja, cili saya tak nak. Sorry, 3 kilo. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab pedas tadi jenis tak boleh duduk sendiri. Dia tidak boleh berdikari. Pedas ni. Dia mesti dia mesti menumpang. Itu istilah menumpang. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak ada tempat sendiri. Dia tumpang tempat orang. Itu maksud tempat tadi. Bukannya habis cili tempat apa? Maksudnya dia cili tu kira tempat dia. Dia menumpang. Pedas tu menumpang. Memerlukan. Dia tak boleh duduk sendiri. Itu maksud tempat berdiri. Takut orang faham tempat berdiri nak berdiri macam kita berdiri. Nak sembahyang kena berdiri. Bukan. Bukan maksud tu. Tempat maksudnya bertempat tu. Maksud bertempat. Allah tidak bertempat. Bukan maksud tempat tu. Bukan.
Jadi kalau kita bahasa Melayu moden sekarang ni, ini bahasa lama. Agak-agak ayat apa atau perkataan apa yang sesuai? Kita nak kata, kita ambil color, warna tu lah. Warna dia tak boleh, warna dia memerlukan tempat berdiri. Sebab warna dia tak ada, warna dia tak boleh duduk sendiri-sendiri. Dia memerlukan tempat. Jadi maka warna memerlukan tempat untuk berdiri. Pedas memerlukan tempat untuk berdiri. Warna dia memerlukan tempat. Tempat tu adalah cat, adalah baju. Pedas memerlukan tempat, masuk tempat tu cili. Bahasa sekarang apa? Cuba gerakkan sikit. Gerakkan sikit akal untuk berfikir. Tak tahu faham ke tak faham? Apa? Medium dia panggil? Medium Amrun i'tibari. Tak boleh. Tak boleh cakap amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni faham-faham. Dia lebih kepada bergolek tadi. Dia lebih kepada bergolek. Bergolek tu amrun i'tibari. Faham-faham. Tapi biru dia bukan amrun i'tibari. Pedas bukan. Dia memang ada. Ada pedas tu. Kena adanya Allah tidak perlu tempat pendiriannya. Itu dah ayat kitab. Saya nak kata ayat yang kita bercakap hari-hari. Arat ayat kitab. Tak semua orang boleh faham arat. Tak semua orang boleh faham tak semua orang boleh faham tempat berdiri. Tak semua orang. Orang yang mengaji lepas berulang-ulang bertahun-tahun baru boleh faham, boleh sebut arat lah, boleh sebut sifat, boleh sebut zat, boleh sebut diri. Orang-orang yang baru-baru, ada yang baru-baru. Dia tak boleh faham apa maksud arat. Jadi sebab tu, ada tak perkataan apa yang sesuai nak cakap? Arat tu dah bahasa kitab. Menumpang. Menumpang. Istilah kalau kepada makhluk dia panggil menumpang. Maknanya warna ni jenis menumpang. Warna ni dia tak ada sendiri-sendiri. Dia tak boleh duduk sendiri-sendiri, dia terpaksa menumpang yang lain. Gitu kan. Itulah maksudnya tempat berdiri. Maksudnya kalau dia kata memerlukan tempat sandaran. Bolehlah, tapi agak luas dia punya tu. Sandaran dia agak luas sikit. Nak sempitkan sikit. Menumpang tu bolehlah. Maksudnya kalau katalah maknanya warna jenis menumpang, tempat bergantung. Bergantung tu pun boleh. Memang ayat tu ayat kitab bergantung. Bergantung ayat kitab. Bila ada orang dia tak boleh bergantung macam mana? Dia tak boleh nak tu. Tapi rasa tempat menumpang lah. Adanya Allah tidak dikaitkan dengan sesuatu. Ain ni cerita kitab saja. Kita cerita orang yang baru nak faham. Yang kitab tak payah cerita lah. Dalam kitab memang ada. Jadi menumpang kan? Menumpang. Jadi pedas tu menumpang dekat cili. Warna menumpang dekat apa-apalah, cat ke baju ke. Jadi bila kita kata menumpang, maka tengok kat bawah tu. Maka dia kata terkaya. Terkaya maksud tidak memerlukan. Tidak memerlukan tempat berdiri. Maksudnya tidak memerlukan tempat berdiri. Sebelum tu. Lawan daripada menumpang tadi, lawan daripada warna tadi apa? Dia kan ada tahu lawan dia. Sekarang warna tu jenis menumpang. Lawan dia, kalau kata gemuk, lawan dia kurus tu. Kalau kata Tuhan, lawannya makhluk. Tapi kalau menumpang, lawannya tak menumpang. Kan? Menumpang, lawannya tak menumpang. Maksud tak menumpang tu apa? Kalau istilah kitab dia kata, tempat berdiri, tak memerlukan tempat berdiri. Sebab dia dah ada dah. Dia dah diri. Dia dah diri. Maka dia tak memerlukan. Jadi kalau berdikari. Kalau baju, kita kata baju lah. Kalau cat, kata cat. Cat tak perlu menumpang. Sebab dia dah ada dah. Tu diri dia. Iaitu cat. Tu kan. Kalau kata baju, kain. Kain tak perlu menumpang. Sebab kain tu dia dah. Dia dah kain tu. Dia diri dia. Itu lawan menumpang tadi. Lawan menumpang. Jadi, kalau kata terkaya maksud tidak memerlukan kepada tempat berdiri. Tak memerlukan kepada tempat berdiri. Maknanya dia, kalau nisbah makhluk, dia tu macam baju tadi lah. Atau macam kita lah. Kan? Macam kita lah. Putih, kuning, hitam. Dekat manusia. Dekat manusia ada hitam, rambut hitam kan. Ada putih, ada kuning. Itu semua menumpang dekat kita. Dekat makhluk, dekat orang.
Tapi orang tu sendiri dia tak menumpang. Dia ada sendiri dah. Dia ada diri dah. Jadi, maknanya istilah kalau kita panggil, boleh panggil zat lah. Kita ni dah zat ataupun diri. Boleh kata gitu. Jadi terkaya maksudnya tidak memerlukan tempat berdiri. Maknanya tak memerlukan tempat berdiri untuk menumpang. Tak memerlukan. Maknanya dia zat lah. Maknanya dia diri lah. Maknanya dia berdikari lah. Dia tak perlu menumpang. Satu. Dan daripada yang menjadikan dia dan tak memerlukan untuk dijadikan. Maksudnya tidak dijadikan. Tidak dijadikan. Siapa tu? Iaitu zat Allah Ta'ala. Pertama, terkaya tak memerlukan Allah daripada menumpang. Macam biru menumpang dekat baju. Tak memerlukan. Tak memerlukan gitu. Maknanya Allah itu istilah yang dipanggil zat. Allah itu ada diri dah. Diri Allah tu tak perlu menumpang-menumpang. Okay? Terkaya, tidak memerlu. Dan tidak memerlukan pula untuk dijadikan. Maka Allah kita tahu dah. Allah qidam. Maka tak ada yang menjadikan. Tidak memerlukan pada yang lain untuk menjadikan. Maka itu pembahagian pertama. Yang dikelaskan, yang dibuat oleh Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi yang buat gitu. Jadi lepas kita faham empat-empat, baru kita faham, oh kenapa dikelaskan. Dia nak bagi tahu ada 4 perkara. Pertama, Allah lah. Tidak memerlukan kepada tempat berdiri dan tidak memerlukan untuk yang menjadikan dia. Memanglah Allah kan. Maka dia kata zat Allah Ta'ala. Kalau istilah kitab dia panggil terkaya tidak memerlukan mahal dan tidak memerlukan mukhasis. Dia panggil mukhasis. Dua-dua tak memerlukan. Kalau tak nak faham istilah tu pun tak apa. Mahal tu ha pedas tau. Bukan ha bulat. Jadi itu jenis yang pertama. Yang jenis ada ni, itulah jenis dia. Maknanya Allah kan ada, Allah kan wujud. Maka Allah duduk kategori mana? Allah duduk kategori A, iaitu terkaya daripada tempat berdiri, tak memerlukan untuk menumpang, tak memerlukan sesuatu untuk menumpang, dan tak memerlukan untuk yang menjadikan dia, kerana Allah adalah qidam. Zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala. Kita tengok yang kedua, jadi kita faham. B, berkehendak. Tadi terkaya tak berkehendak, tak memerlukan. Berkehendak maknanya memerlukanlah. Berkehendak kepada tempat berdiri. Memerlukan tempat berdiri. Memerlukan tempat berdiri. Maknanya dia tak ada diri sendiri. Dia menumpang. Macam menumpang. Tengoklah. Dan kepada yang menjadikan dia. Dan memerlukan untuk dijadikan. Maknanya makhluk lah untuk dijadikan. Maka Allah yang menjadikan. Jadi dia tak ada diri sendiri, dia tak ada diri. Tapi dia ada, cuma dia menumpang. Istilah yang dipanggil arad. Itu yang siapa tu kata arad tadi tu. Berkehendak kepada tempat berdiri. Dia tak ada diri, dia kena tumpang. Dia kena menumpang. Dan dia juga dijadikan. Dia jenis dijadikan. Dia ada 2 je dalam dunia ni, ada 2 je. Pertama dijadikan, yang kedua tak dijadikan. Tak dijadikan ada 1 je, ya Allah. Yang dijadikan selain daripada Allah semua dijadikan. Semua Allah yang jadikan. Jadi berkehendak kepada tempat berdiri. Dia tak ada sendiri-sendiri, dia perlu tumpang. Kita ni sepakat makhluk lah, sebab kita cerita makhluk. Dia perlu tumpang. Dan dia pula dijadikan oleh Allah, dijadikan. Maka apa dia? Dia kata arad. Arad tu itulah maksud dia. Iaitu macam hijau yang tadi tu, dia panggil istilah dia panggil arad. Dia tak ada diri, dia cuma menumpang. Jangan bertukar dengan bergolek, jatuh, jangan bertukar dengan tu. Gemuk, kurus, panjang, pendek, itu tidak. Itulah amrun i'tibari. Itu tak sama dengan arad, tak sama. Kena perhati renung buat, oh kat situ beza dia. Nak sama tapi tak sama. Panjang, pendek, gemuk, kurus, tinggi, rendah, bergolek, jatuh, pecah, meletup, semua tu tak ada. Itu bukan arad. Dan dia juga dia hanya amrun i'tibari saja. Faham saja. Tapi dia tu tak ada. Cuma meletup, meletup. Mana meletup? Cuba tunjuk mana meletup. Tak dapat dicerap oleh panca indera. Tu kena kat benda lain. Apa yang meletup? Kereta meletup. Tunjuk kena kereta.
Mana meletup? Meletup tu faham. Itu yang panggil amrun i'tibari, ada panggil hal dan sebagainya. Jadi arat ni dapat cerap. Color dapat cerap dengan panca indera mata kita. Oh, biru. Dapat kan? Tapi mana? Nak cobek tak boleh. Nak ambil tak boleh. Sebab dia menumpang. Tapi dia ada. Dia tak sama dengan bergolek tadi, tak sama dengan meletup, pecah, semua tak sama. Panjang pendek semua tak sama. Tak. Panjang pendek tak ada. Dia faham je. Bila macam ni pendek, macam ni panjang. Faham. Tapi dia tak ada. Tapi kalau warna bukan faham. Memang ada. Tu, pedas. Pedas. Ada. Dapat. Cuma nak tunjuk pun tak boleh juga. Jadi itulah beza amrun i'tibari, nak tunjuk tak boleh dan dia memang tak ada. Arat tak boleh nak tunjuk. Boleh tunjuk tapi tak kena juga. Cuma dia ada. Tu. Perhati renung nampak beza antara subut dia panggil ataupun amrun i'tibari boleh juga nak panggil gitu, ataupun subut ataupun sungguh dengan ada. Ada dalam khususnya kepada warna tadi. Khusus tu kepada arat. Arat dia panggil. Istilah panggil arat. 2. Yang ke C, terkaya. Maksud tak memerlukan. Daripada zat tempat berdiri. Tidak memerlukan tempat berdiri. Terkaya. Tidak memerlukan zat tempat berdiri. Maksudnya dia tak perlu menumpang. Dia bukan macam warna pedah, masa, masin. Bukan. Itu perlu menumpang. Ni dia tak perlu menumpang. Dia sendiri ada. Okay? Tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia bukan jadi sendiri. Tak. Dia ada yang jadikan. Iaitu Allah lah. Siapa lagi? Maka siapa tu? Segala jirim. Segala jirim. Jirim ni semualah. Segala jirim. Okey. Buku ada. Buku dia panggil jirim lah. Adalah. Ada. Buku ni ada tak? Ada. Ada jenis apa? Sebab biru pun ada. Ni biru. Biru pun ada. Jenis apa? Dia jenis jirim. Jenis ada yang boleh cerap dengan panca indera dan boleh ni. Ni ada dia ada ni. Ni dia. Buku. Okey. Maka dia kata kat sini terkaya daripada tempat berdiri. Maknanya buku ni dah ada. Dia tak perlu menumpang. Nak menumpang apa? Dia dah ada. Berbeza dengan biru. Biru perlu menumpang dekat buku, dekat kulit buku. Tak ada kulit buku, dia nak tumpang kat mana? Dia tumpang kat tempat lain-lain pula. Jadi menumpang. Jadi terkaya tidak memerlukan tempat berdiri sebab dia dah ada dah. Dia dah memang ada. Dan dia pula jenis yang dijadikan. Yalah, kalau bila dijadikan bukan Allah lah. Disebut sini istilah dipanggil jirim. Yang keempat, yang kedua, terkaya daripada menjadikan dia. Maksudnya tidak perlu yang menjadikan. Tidak perlu yang menjadikan. Maksudnya biar siapa yang tak perlu pada menjadikan? Tak perlu dijadikan. Siapa? Allah lah. Siapa lagi? Kan? Okay? Dan berdiri ia pada zat. Dan dia, kalau istilah untuk faham je. Tapi kita tak boleh faham hakikat sebenarnya. Sifat Allah ni kita tak boleh faham hakikat sebenarnya. Tapi kita letak ajalah. Kita letak untuk faham sekali lalu. Iaitu tidak memerlukan kepada yang menjadikan, iaitu Allah. Dan berdiri ia pada zat. Dan berdiri ia pada zat. Dengan maksud, dia kena menumpang pada zat. Itu untuk faham aja. Hakikat sebenar bukan gitu. Dia menumpang pada Allah. Iaitu sifat. Iaitu sifat Allah Ta'ala. Dia berdiri pada zat. Berdiri bawah tepat. Tapi kita nak faham, kita ambil menumpang dulu. Sekejap lagi kita, oh gitu maksudnya. Hakikat sebenar Allah Alam. Tapi cuma itu untuk faham. Maknanya sifat ni ada pada Allah. Tu. Sifat tu ada pada Allah. Ianya ada pada Allah. Tapi dia tidak duduk asing-asing. Tidak. Dia tidak duduk asing-asing. Dia kena ada zat. Dia kena ada, barulah sifat ni boleh duduk dekat dia. Itu dia kata sifat Allah. Sifat Allah apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kena sebut tu sifat ma'ani. Tu sifat Allah Ta'ala tu maksud sifat ma'ani. Yang 7. Jadi qudrah. Antara sifat ma'ani. Qudrah. Allah kan berkuasa. Qudrah. Allah ada sifat qudrah. Maka qudrah tu dia tak boleh duduk dia mana boleh. Dia mesti nak menumpang. Ini pun istilah untuk sekali lalu je. Lepas ni dah faham, delete balik. Dia mesti menumpang. Maka dia duduk dekat Allah. Dia ada dekat Allah. Bukan duduk. Dia ada dekat Allah. Istilah dalam kitab kita, dia berdiri pada zat Allah. Berdiri pada Allah. Maksud dia ada. Kalau kita nak faham, kalau nisbah makhluk,
Dia macam kalau manusia saya ni kalau macam warna ni warna coklat ni, kulit warna coklat, kulit tu lah sifat dia panggil. Coklat tu. Coklat tu lah dia panggil sifat. Zat tu orang lah, kita lah, saya lah. Jadi itu kalau nisbah orang. Tapi nisbah Allah tak bolehlah kita kata gitu. Dengan maksud Allah ada dan zat tu ada pada Allah. Saya ada dan kuning tu ataupun coklat tu ada pada saya. Coklat tu ada. Dia tak boleh duduk asing-asing, tak. Tapi coklat tu dia tak panggil sifat, dia panggil arad. Sebab kita nak bezakan Tuhan dengan makhluk. Boleh juga nak panggil sifat dari segi pinjaman. Pinjam je sifat. Tapi Allah kita tak panggil arad. Tak panggil arad. Kita panggil sifat. Dan makhluk juga boleh pinjam. Tapi sekadar pinjaman aja. Kata kita, kita ni bersifat dengan coklat. Maksudnya, kulit tu bersifat dengan coklat. Boleh. Hakikatnya bukan. Arad tu sebenarnya hakikatnya. Jadi betul lah kekuasaan Allah mesti berada pada Allah. Gitu. Ataupun Allah, yang tepatnya gini, Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah yang bersifat dengan berkuasa. Itu betul. Allah bersifat dengan kuasa. Cuma nak faham tu, mula-mula tu kena tasamuh, kena cakap lebih kurang dulu untuk faham tu. Yang tepatnya Allah yang bersifat qudrah. Kadang-kadang kita belajar dengan guru-guru, dia akan sebut gini. Okey, terjadi, maka Allah yang menjadikan. Sifat mana? Maka qudrah yang menjadikan. Qudrah yang menjadikan. Kalau tengok sekali salah tu. Sebab seolah-olah bila qudrah yang menjadikan, seolah Allah dengan qudrah tu macam berbeza. Macam berasing. Berasing. Mana boleh gitu? Tapi untuk mudah-mudah cakap faham, boleh gitu dulu. Yang tepatnya Allah yang bersifat qudrah. Tapi kita kata, okey, habis tu ilmu Allah lah. Ilmu Allah lah. Kekuasaan Allah lah. Seolah-olah berasingan. Jadi untuk faham, untuk mudah-mudah kata boleh lagi. Jadi terkaya dengan maksud tidak memerlukan daripada yang menjadikan dia. Allah tidak memerlukan yang menjadikan dia pastinya. Dan bukan sifat Allah tidak memerlukan yang menjadikan, pastinya sifat Allah kan qadim juga. Dan berdiri ia pada zat. Dia ada pada zat Allah. Dia ada pada zat, iaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau empat-empat ni, apa dia? Buku tu jirim, biru tu arad, petak tu amrun intibari. Boleh lah. Tapi setengah yang kata dia bukan amrun intibari, dia hal. Boleh juga. Tapi maksud sama lah. Senang kita mudah-mudah kata betul lah. Dia panggil hal keadaan petak, hal keadaan bulat. Amrun intibari, faham-faham. Boleh lah. Masih lagi betul. Apabila kita kata buku ni jirim, ni dia ada jirim, dia ada sendiri, dia tak perlu menumpang, jirim. Biru ni adalah arad, dia kena menumpang, dia tak boleh ada sendiri-sendiri. Petak ni adalah amrun i'tibari, faham-faham saja petak ni. Ni selak. Selak. Bila selak buku ni memang ada dijirim. Putih ni arad, selak tu faham. Amrun i'tibari, dia tak ada. Selak tak ada. Ni kan? Menyelak. Kan? Tak ada. Selak tak ada. Gitu lah. Buat gini kan selak kan. Apa yang ada? Jirim tu ada, buku ni ada. Putih tu arad menumpang. Buat gini menyelak lah. Selak ni adalah amrun i'tibari, faham-faham. Dia tak ada. Tunjuk pun tak jumpa. Carilah. Mana selak? Mana? Tunjuk kena lain. Tunjuk kena lain. Betul tak? Okay. Jadi ada 4 lah. 4 terkaya, tidak memerlukan tempat berdiri dan tidak memerlukan yang menjadikan. Iaitu diri Allah Ta'ala. Berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan. Dia adalah dipanggil arad. Ataupun sifat makhluk. Boleh juga. Sifat makhluk. Ataupun arad. Terkaya tidak memerlukan tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikan. Iaitu makhluk. Jirim. Bukan makhluk. Jirim. Semua jirim. Terkaya daripada menjadikan. Maksudnya tak memerlukan siapa-siapa jadikan dia. Dan berdiri ia pada zat. Dan berdiri ia pada zat. Dia tak ada sendiri-sendiri. Dia kena menumpang juga. Istilah menumpang ada juga. Siapa dia? Apa dia? Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. 4.
habis. Macam agak-agak pening-pening ke, biol-biol ke, rasa ke macam mana? Yang dah mengaji 4, 5, 6 kali memang faham terus lah. Ada masalah langsung. Yang baru first time tu, kadang-kadang Allah bagi faham sekarang. Dah mengaji 4 kali tak faham. Tak faham-faham. Lepas tu, kali ni baru faham. Sedangkan penerangan sama je. Kadang-kadang gitu juga. Boleh faham tapi kena renung-renung. Yang 4 ni, bukan je jadi hukum jadi apa. Sekadar nak bagi tahu je yang 4 ni. Yang 4 ni, bukan fardu ain nak pegang. A, B, C, D ni bukan fardu ain untuk pegang. Yang fardu ain pegang yang 2 hari lepas kita, 2 minggu lepas kita bincang tu, 2 kali. Itu yang kena pegang kat hati. Ini fardu kifayah dah. Tak tahu apa benda berdiri tak apa. Ini fardu kifayah, ni bukan fardu ain. Fardu ain yang tu. Yang awal-awal tadi tu. Berdiri Allah dengan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsih tu. Itu yang kena pegang sungguh-sungguh. Bahawasanya tidak terkaya Allah tu, maksud tidak berhajat kepada makhluknya, maksud tidak berhajat tu apa-apa yang dia buat bukan untuk kembali kepada diri dia, bukan semua-semua tu lah yang kita bincang panjang lebar tu. Itu yang kena pegang. Ini tak, ini bukan, ini fardu kifayah, ini sekadar pengetahuan am. Kalau pegang baguslah juga kalau dapat yang ini. Okay. Tapi kalau kita nak tukar, dulu ingat zat itu makanan. Itulah. Zat tu makanan punya. Jahil. Bertahun-tahun nak faham, baru nampak sikit-sikit. Tu pun tak faham betul-betul lagi. Yalah, biasa bab tauhid ni orang kena gini. Bab tauhid, ain, belajar sampai mati. Dah faham pun belajar. Bab wudu, bab mandi wajib, bab istinja, bab solat, bab lain-lain, faham, tak payah belajar pun tak apa dah. Dah faham, belajar, lepas tu faham. Tapi bab tauhid, belajar sampai mati. Sebab kadang-kadang orang kali ke-10 baru faham. Belajar. 10 guru lah maksudnya. Belajar yang ni, tak faham. Belajar yang ni, tak faham. Pening Ustaz nak faham maksud dalam ayatnya. Itulah sebab tu saya cuba terangkan dalam bahasa-bahasa yang biasa kita pakai. Saya tak nak pakai sangat bahasa-bahasa istilah kitab tu. Memang kena ulang-ulang. Kadang-kadang cara penyampaian Ustaz ni kita tak kena. Dengan yang lain kita kena pula. Jadi yang lain lah. Gitulah. Macam faham tapi tak tahu betul ke tak fahamnya. Betul dah tu. Sebab yang kita nak pegang betul-betul, yang kata makanan yang zat tu, itu Melayu, itu masalah istilah. Ain. Masalah istilah. Ain. Saya kalau masuk kelas lama-lama, saya suruh sangat berhati-hati dengan istilah. Bahasa Melayu paling problem sendiri. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling susah sekali nak faham bila mengaji, bila belajar agama. Sebab istilah bahasa Melayu tu dia ada yang dia ambil pada bahasa Arab dan Melayu ambil dan dia buat makna dia sendiri. Jadi menyebabkan payah untuk kita faham agama, faham belajar agama. Kebetulan agama, bahagian agama yang kita nak belajar tu, perkataan dia sama dengan bahasa kita. Jadi lama-lama sebab kita dah faham bahasa kita tu maksud ni, tiba-tiba kita belajar. Sedangkan maksud bahasa yang tadi tu lain. Bahasa lain, maka kita faham bahasa asal Melayu tu. Jadi problem, memang masalah. Orang Melayu. Jadi kena sabarlah sebab bahasa kita tu, bahasa kita. Bahasa Melayu satu perkataan banyak makna. Satu hal. Satu lagi, bahasa Melayu ni, dia mana ada bahasa sendiri. Bahasa Melayu ni dia tak ada bahasa original, tak ada. Semua dia ambil bahasa orang, bahasa Melayu ni. Dia tak ada original. Dia ambil bahasa India sikit letak jadi Melayu, dia ambil bahasa orang putih banyak dia letak jadi bahasa Melayu, dia ambil bahasa Arab, dia buat dekat bahasa Melayu. Sebab tu boleh faham zat tu adalah zat yang dalam makanan tu. Sedangkan maksud zat tu zat bahasa Arab, bukan zat bahasa Melayu. Dan dalam kitab-kitab dia tak terangkan maksud zat tu bukan, dia tak terangkan apa perbezaan zat bahasa Arab dengan zat bahasa Melayu. Dia cuma kata zat itu ialah satu diri yang tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Apabila ianya tidak berkehendak kepada tempat berdiri, ia dipanggil zat. Gitu je.
Dia tak ada terang, zat tu apa, zat Arab tu apa, zat Melayu tu apa. Bila terang dua ni baru boleh faham. Sebab tu ada orang faham secara asal istilah tu, ya betul, istilah tu yang buat keliru. Jadi kita cerita pasal zat ni, dia duk faham zat besi, duk faham vitamin C. Sedangkan itu zat Melayu. Yang kita cakap ni zat, za, alif, ta, zat. Bahasa Arab. Tengok kamu, maksud apa? Diri. Diri, maksud diri. Setiap perkara ada dirinya. Ni kita panggil buku. Buku ni lah diri dia. Dia panggil diri. 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 Itulah panggil zat. Bukan zat. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena pun dengan zat makanan tu. Tak ada. Sebab nak apa, istilah je sama, bunyi je sama. Maksud bagai langit dengan bumi, cerita lain-lain. Cerita lain-lain. Kerana apa? Kerana bahasa kita. Kerana bahasa Melayu. Nak buat macam mana? Bahasa kita banyak ambil bahasa Arab. Saya pernah jumpa orang Kerala, India. Dia kata dia tengok bahasa Melayu, banyak ambil bahasa Kerala. Bila kita tengok, oh iyalah, banyak ambil. Saya tak ingat, dulu saya hafal juga. Saya kawan baik dengan toke Maju Ahmad. Maju Ahmad kedai mamak dekat Puncak Alam. Baik dengan toke dia, toke asal je lah. Sekarang tak tahulah apa dah jadi. Jadi tabligh. Jadi bila dia cuba nak belajar bahasa Melayu, bila kita cakap, dia kata ini apa? Ini dia panggil, kita panggil ini lah, ini kan, ini color ni warna. Dia kata, wah. Dia kata, wah. Sama macam Kerala, tapi bahasa bunyi lain sikit. Warna. Dia orang panggil warna. Color ni panggil warna. Kita panggil warna. Kita ambil dia punya. Macam kita kata, sekarang nak kopi. Teh tarik warnet. Sekarang kan. Dia kata apa? Bahasa dia apa? Sikram. Sikram tu sekarang. Oh, cerita bab lain dah habis. Masuk bab bahasa ni. Sikram dia kata. Sikram tu maksud sekarang. Ada tak orang India sini? India yang belah Kerala lah. Saya tak tahu lah sama tak sama bahasa dia. Banyak yang disebut. Saya dah hafal. Rasanya ada 50, 60, 70. Sekarang dah lupa dah lah. Banyak sama. Jadi bahasa kita dan bahasa Arab tak payah sembang lah. Bahasa Arab banyaknya kita ambil. Bahasa Urdu ke tu? Iyalah, adalah kena-mengena dengan Urdu sikit. Yang saya tahu, diorang tu berasal daripada Kerala, bawah Tamil Nadu. Ni dia punya India tu kan ada Tamil Nadu, bawah Tamil Nadu tu Kerala, mazhab Syafi'i. Lepas tu boleh baik dengan dia. Sebab sama-sama mazhab Syafi'i. Kebanyakannya mazhab Hanafi dekat India. Saya tak tahu bahasa apa dia pakai. Tapi dia punya tu Kerala. Dia punya negara, bukan negara, negeri dia. Bawah pada Tamil Nadu. Yeah. Walaupun patut orang kita faham Hindustan walaupun tak ada subtitle. Tu boleh faham. Jadi banyak yang kita ambil daripada bahasa, dan bahasa Arab lagi banyak kita ambil. Kita ambil bahasa Arab, kita jadikan bahasa Melayu lagi sangat banyak kita ambil. Jadi bila begitu, bila kita ambil bahasa Arab banyak, dan makna tu kita bubuh sendiri makna tu. Kita letak makna Melayu sendiri yang tak sama dengan makna asal bahasa Arab. Okey, tak apalah kan? Tak apalah. Bila ada kitab-kitab menggunakan istilah bahasa Arab yang kebetulan ada juga dekat bahasa kita tapi mempunyai maksud yang berbeza, kita dah jam. Macam mana? Jadi itulah banyaklah kalau follow saya punya kelas, memang banyak bila istilah-istilah yang menyebabkan ramai orang salah faham sebab istilah. Yang macam sebelum ni kita bincang pun sebab istilah. Allah sayang, Allah kasih, kan? Allah nak tahu, Allah nak uji, buat diri supaya Allah. Semua tu ayat-ayat pinjaman, bukan ayat tepat, syak, bukan. Kalau faham gitu, akidah kita ke mana pun tak tahulah. Saya tak tahulah. Tapi nak bercakap, kenalah bercakap kata pinjaman macam tu. Takkan dah Allah ada supaya-supaya. Takkan dah ada Allah ni ada untuk. Buat gini untuk, kerana Allah buat. Allah buat
makhluk kerana nak suruh dia beribadah. Kerana. Bila kerana tu, maka telah rosak sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri sendiri. Baik, berdiri apa kena mengena berdiri dengan tu? Nampak dia faham berdiri tu berdiri lagi. Berdiri tu bukan maksud berdiri, macam bergantung, memerlukan, tu maksud berdiri. Memerlukan, tempat tu maksud sesuatu, bukan tempat maksud tempat, sesuatu. Jadi kalau kata Allah cipta manusia kerana nak suruh dia beribadah, malah ayat Quran pun ada. Kita dah salah faham kerana bahasa kita. Kita kata Allah memerlukan kita. Nak suruh mudah faham, sebab tu guna bahasa pinjam. Ya. Dalam keadaan i'tiqad dalam hati kita dah pegang. Tiba-tiba dalam hati tak ada pegang apa-apa. Guna ayat pinjaman. Itu yang jadi jahanam terus. Jadi jahanam. Sebelum ni. Bila kata Allah sayang kita. Apa maksud? Apa yang faham dalam hati? Masing-masing fikir ya. Bila kata sabarlah dia meninggal, Allah lebih menyayangi dia. Apa maksud dia? Apa yang maksud kita faham sayang tu? Apa? Allah lebih menyayangi dia. Apa? Allah sayang macam kita sayang anak. Ke macam mana? Sayang perasaan. Ke macam mana? Itu bahasa pinjaman. Allah kasih, Allah sayang. Allah nak tengok. Allah nak tengok kita ni ibadah ke tidak. Allah nak tengok. Pening tu kalau ambil bahasa direct. Allah nak tengok. Maknanya Allah tak tahu lah. Sebab tu nak tengok. Allah tak tahu lagi, nak tengok. Lepas tengok baru tahu. Begitu. Allah buat banyakkan ujian untuk kita ni sebab Allah nak tengok. Allah nak tengok. Allah nak tahu, Allah nak tengok kita ni sabar ataupun tidak. Cerita ni daripada ayat Quran. Semua ni cerita ayat Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maknanya tujuan Allah cipta kita untuk ibadah. Tujuan Allah cipta kita untuk kita beribadah. Maknanya Allah buat tu ada tujuan. Maknanya tak boleh qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah masih lagi memerlukan makhluk. Tak berdiri sendiri ya tu. Sebab apa? Allah cipta bertujuan. Bila ada tujuan, maknanya memerlukan. Habis Allah cipta? Bukan. Habis tu kerana apa? Kita dah bahas sebelum ni kan. Kerana semata-mata. Dalam kitab kita pun ada. Kerana semata-mata menjadikan. Kerana semata-mata Allah boleh buat dan Allah boleh jadikan dan Allah nak. Tak ada kena-mengena kerana. Habis tu yang dalam ayat tu kerana melainkan untuk ibadah. Itu kita kata kat kita. Aku ni Allah dah jadikan. Tujuan aku dijadikan untuk ibadah. Kita kata dekat kita. Bukan Allah. Allah tidak dikaranakan dengan satu kerana. Kerana Allah nak. Allah nak. Bila kita pegang kat situ, habis kita nak bercakap, takkan semua kita nak cakap Allah nak, Allah nak, Allah nak, Allah nak. Mestilah kita cakap bahasa kita, bahasa dunia. Maka cakap ajalah nak cakap apa pun. Tapi pegangan jangan lari. Ini cakap, pegangan pun pegang gitu juga. Allah. Kerana Allah nak lah. Iradah Allah kan bersifat nak, bersifat iradah, berkehendak. Jadi Allah nak lah. Allah nak buat, dia buat lah. Tanpa sebab. Bila kita ni terjadi dengan Allah buat kita, Allah cipta kita, maka terjadinya kita hamba. Bila kita hamba, kita adalah kita punya fikiran sendiri, iaitu Allah dah jadikan kita. Allah bagi nikmat macam-macam, nikmat makan, nikmat itu bestnya, macam-macam best Allah bagi. Jadi aku ibadah. Tujuan aku ada untuk ibadah. Bukan tujuan Allah, tujuan kita. Kita ada ni untuk ibadah. Bukan tujuan Allah cipta kita untuk ibadah. Kita kata gitu. Sebab tu kita ni hamba. Kita ni hamba. Bila kita kata hamba, kita kata dekat kita ni, kita menghambakan diri. Itu nama tu menghambakan diri pada Allah. Menghambakan diri. Itu maksud menghambakan diri. Hakikatnya memang hamba. Tak payah nak menghamba pun memang hamba. Tapi kenapa istilah dia panggil kita menghambakan diri pada Allah? Kita menghamba. Kita hakikat memang dah hamba pun. Tapi kita menghambakan diri. Dengan maksud Allah cipta kita. Allah cipta kerana Allah nak cipta. Kita menghambakan diri. Aku dicipta kerana menghambakan diri kita. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok kita ni macam Tuhan pula kita tengok. Kerana tu, kerana ni. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat Quran tu. Jika kamu bersyukur Allah tambah. Jika kamu bersyukur Allah tambah. Oh,
faham macam mana? Jika kamu kufur, azab Allah sangatlah pedih. Kita faham macam mana? Kita faham, bersyukurlah. Bila bersyukur, Allah tengok. Bila Allah tengok kita bersyukur, Allah pun terasa bagusnya dia ni kerana bila aku bagi nikmat, dia bersyukur. Okey, tambah. Gitu ke? Kalau gitu, rosaklah sifat ilmu Allah. Maknanya Allah tak tahulah kita ni bersyukur ataupun tidak akan datang. Allah tahu tak? Allah dah tahu atau tidak? Habis Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah. Aku tambah. Allah kata, jika kamu bersyukur. Sekarang Allah dah tahu ke belum? Kita bersyukur ke tak bersyukur, Allah dah tahu, malah Allah yang takdirkan. Itu pegang. Tapi kita sendiri nak cakap, kita cakap, bersyukurlah, nanti Allah tambah. Kita cakap kat kita. Bukan bila kita bersyukur, kita akan cakap dekat Allah, aku dah bersyukur, tambah rezeki, tak kira. Bukan gitu. Bukan faham gitu. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita lawan Allah, maka azab Allah akan azab kita. Lah, Allah tak tahu ke kita akan buat azab ataupun tidak? Allah tak tahu lagi, kita tak buat lagi kan? Allah tak tahulah. Rosak sifat ilmu Allah. Kalau kita kata gitu. Allah dah tahu. Bukan Allah dah tahu, malah Allah yang takdirkan. Allah yang tentukan. Habis tu kita ni, kita menghambakan diri. Apa dia? Kita bersyukurlah. Mudah-mudahan Allah tambah. Kita buat hamba tu nama menghambakan diri. Hamba betul. Hamba betul. Dan Allah tu adalah Tuhan yang betul. Betul dengan maksud kita pegang begitu. Bukan cakap aja. Bukan. Jadi memang hamba lah. Habis kita buat menghambakan diri. Iaitu buat bersyukur, buat baik dan sebagainya. Dengan harapan Allah tambah. Dengan harapan Allah tambah. Di sisi Allah, Allah tambah ke, buat baik ke, buat jahat ke, Allah nak humban dalam neraka pun, itu hak milik dia. Tak ada masalah langsung buat tu. Jadi kita kena faham sebenarnya. Ni sambungan daripada 2 hari lepas. Fahamlah daripada yang 2 minggu lepas dengan minggu lepas, tambah sikit minggu ni, itulah yang fardu ain yang wajib kita pegang. Yang kita belajar hari ni fardu kifayah je. Tak, bukan fardu ain, fardu kifayah. Nak tahu 4 terkaya daripada tempat berdiri, mahal, mukhasis, tu semua fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan fardu ainnya kita pegang macam tadi. Kita pegang macam tadi, sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah tidak berhajat. Allah tidak memerlukan sesuatu. Bila sebut tidak berhajat, dia tak adalah Allah cipta kerana. Kerana apa? Maksud kerana itu adalah berhajat. Kerana tu kan berhajat. Habis tu kenapa sebut? Kenapa dalam Quran ada? Itu ayat pinjaman saja. Bukan ayat hakikat pegangan. Bukan. Pinjam saja. Pinjam sahaja. Akan datang, kita masuk wahdaniyah. Lepas masuk wahdaniyah ni, masuk lagi. Tengok, kalau orang tengok baca kat bawah tu kan, esa pada perbuatan. Maksudnya Allah itu esa pada perbuatan, iaitu menafikan kam munfasil pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan lain menyamai perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku di semua barang yang berlaku di semuanya. Barang yang berlaku di semuanya. Betul tak? Macam pelik je ayat. Maka barang yang berlaku di dalam alam semuanya. Maka segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya dan tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Tu sebut lagi tu. Sebut lagi. Benda yang sama, dia ulang yang sama tadi, iaitu benda baik ke, benda buruk ke, semua daripada Allah. Tu ada kat bawah tu. Habis tu, benda buruk pun Allah. Tu ada tulis tu kat bawah tu. Wahdaniyah kat bawah tu. Habis tu, samalah cara faham macam tadi. Nisbah Allah ini yang kita pegang. Buruk ke baik ke, nisbah Allah semua baik. Mana ada buruk? Maka itu kita pegang. Tapi bagi kita ni, tengok daripada sisi kita lain. Jangan tengok sisi Tuhan. Bagi kita bukan Tuhan. Tengok dari sisi kita. Kita sentiasa mengharap-harap takdir Allah tu kat kita baik semua. Dan Allah ada sebut, buat baik. Maka kita buatlah baik dengan harapan takdir Allah tu, itulah dia takdir Allah. Dan hakikatnya memang takdir Allah pun. Tapi kita tengok dari sisi kita. Jadi tak pelik lah pun. Bila kita tengok daripada sisi kita, jangan tengok dari sisi Allah.
Kita hanya nak hidup tengok dari sisi kita. Nak pegang tengok sisi Allah. Tu nak pegang. Jadi Allah tengok dia sebut semua ni. Sebut lagi. Lepas pada tu seperti iman dan taat atau jahat rupanya tu. Dan akan datang dia sebut lagi sekali bab qudrah. Bab qudrah sebut lagi. Kemudian qudrah bab iradah sebut lagi. Ni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad qadariyah dengan jabariyah. Tiga kan? Sama, benda yang sama juga. Iaitu melihat sisi mana kita nak lihat. Cuma yang ini adalah masalah perkara yang berlaku. Itulah. Macam itulah juga masalah-masalah lain sama je. Kita ada dua sisi pandangan, pandangan sisi Allah untuk kita pegang. Pandangan sisi kita untuk kita hidup atas dunia ni. Kalau kita campur, salah faham. Wallahu a'lam. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah. Yang ni tak susah pun dari segi esa pada Allah, zat Allah, esa pada sifat tak susah pun. Yang susah esa pada af'al, perbuatan Allah. Itu yang susah sikit. Tapi kalau dah dengar banyak kali, senang aje lah. Ya, perbuatan yang susah sikit nak faham bagi yang first dengar. Dia duduk main dalam kepala dia lah. Takkanlah benda jahat pun Allah jadikan. Oh, takkanlah. Macam-macam ada dalam kepala. Tu je yang nak kena betulkan. Tunekan balik, settle lah. Ada tiga. Wahdaniyah, qudrah, iradah. Tiga benda ni memang banyak salah faham. Banyak salah faham. Cukup dulu. Esok insyaAllah bab haid insyaAllah. Kitab Ibanah. Esok malam. Rakaman ada dekat YouTube kejap lagi. Tangguh dulu. Allah, kita sudah. Ustaz. Ustaz.